ke parang. So sebelum bergerak ke parang, biasanya keselamatan menjalankan kerja-kerja dalam hutan, antaranya salah satu dia kalau boleh kena ada glove. Apa-apa glove. Tapi macam glove ni kalau boleh beli yang mahal sikit. Lepas tu sebab dia nak jaga kita punya tangan kan. So janganlah beli yang harga RM10 ke RM15 ke, janganlah. Beli yang agak mahal sebab glove yang tebal sikit. Macam saya memilih Mechanic M Impact ni sebab yang ni untuk heavy duty lah, sebab dia punya ni leather, dia punya ni kulit. Lepas tu kalau terpegang duri ke apa, memang sangat tak rasa lah. memang tak rasa lah. Kalau pegang takat duri-duri kecil-kecil dia kan, memang tak rasa sebab ni kulit ni pure leather. So kembali kepada parang, kita orang punya first parang lah. Memang sebab apa kita sebut kita orang, memang kita orang beli parang ni ramai-ramai. Ni sarung dia kita buat sendiri. Ni pun tali pun kita buat sendiri. Ni adalah Tramontina. Kalau kita tengok Tramontina, parang Tramontina, made in Brazil. Tramontina. Tengok bunyi dia. Nampak tu. Bunyi dia. Bunyi parang dia memang menarik lah. Ini kalau sebab apa pilih parang ni, Tramontina ni lasak, kemudian dia tak berat. Dia pun tak ada tebal mana, dia tak berat. Dia lasak, kemudian dia sangat murah. Sangat murah dalam kategori parang lah. Antara kategori parang lasak yang murah, kalau nak pakailah Tramontina ni. Dia boleh untuk merintis, setakat kayu-kayu besar-besar lengan ni, selamba je ni. Tramontina ni memang tak adalah nak sumpih-sumpih, memang dia sangat lasak Tramontina. Kemudian ni antara parang yang baru. Ini bukan parang saya, tapi salah satu kawan tim punya parang. Ini dia. Ini parang buatan Malaysia. Orang Malaysia buat. Made in Malaysia. Memang beli dengan harga 100 plus. 100 plus. Harga dia 100 lebih lah, nanti tengoklah. Dia memang sampai dengan dia bagi tali ni paracord ni. Kemudian dengan sheet PVC. Lepas tu kita boleh pilih lah sama ada nak PVC ataupun Kydex. Yes, ataupun Kydex. Kita boleh buat pilihan sama ada kita nak PVC ataupun Kydex. Dan harga dia pun berbeza. Ulu kayu, teming dia tembaga. Ini model candung daripada lipis, parang lipis. Ni lipis, orang Pahang. Lipis kan, parang candung. Model candung ni memang kami dah try. Setakat buluh kering pun selamba. Ni kan buluh basah kan, memang selamba lah candung. Kemudian berat dia pun taklah berat sangat. Ni yang ambil 12 inci tak silap saya. Lipis, parang lipis. Sekali lagi saya sebut, kita orang review parang ni, apa yang kita orang ada, sebab kita orang tak di sponsor pun, tak ada sponsor, ini pun beli pakai duit sendiri. Jadi model candung, saya bukan nak cerita pasal branding dia, tapi kita cerita pasal model dia. Antara model yang kami suka adalah model candung. Sebab model candung ni biasanya dia kuat, kemudian dia berat di depan. Memang sangat selesa. Model candung ni sangat selesa untuk kita buat kerja-kerja dalam hutan lah. Nak potong kayu api ke apa kan. Kalau dah ada parang candung ni,
Biasanya kalau seorang bawa parang candung ni, memang kapak kita orang tak bawa lah. Kapak kecil tu kan, Bushcraft X tu, kita orang tak bawa lah. Sebab candung ni dah boleh ganti kapak lah. Sebab dia kuat, kemudian dia boleh belah kayu, dan dia ringan. Yang kita orang ambil lipis ni dia ringan lah. Dia punya berat dia sesuai dengan kita punya kami rasa selesa dan sesuai untuk kami bawa ke dalam hutan. Kira macam tak ada berat sangat. Ada model candung yang tebal kan, yang sangat berat. Ada juga. So ini kalau kawan-kawan nak, ini daripada Malaysia, parang Malaysia. Bangga lah, kita orang bangga juga sebab model lipis pun sekarang dah makin dikenali kan, makin dikenali. So hope kita support produk anak Melayu, anak Malaysia. Parang the last one, klasik. Dia sangat klasik. Tengok, sangat klasik. Tali dia dibuat pada rotan. Tak ada paku, tak ada gam. Dia punya sarung diikat dengan rotan. Ini cord paracord yang saya tambah sebab saya berbadan besar, tak boleh nak lilit pinggang. Ini dia panggil parang penan. Sangat klasik. Tuan-tuan boleh tengok, kawan-kawan boleh tengok, dia sangat klasik. Parang penan ni, ini dibuat daripada upih. Saya tak pasti pokok apa, tapi upih lah, upih pokok. Jadi dilengkapi dengan pisau raut. Okey, kita buka pisau raut dulu. Ini adalah parang penan yang saya beli daripada Sarawak dengan brother Muhammad. Bro Muhammad ni ada seorang seller parang penan. InsyaAllah saya akan letakkan, kalau saya jumpa lagi link Facebook dia, saya akan letakkan link Facebook dia kalau kawan-kawan berminat dengan parang penan ni. Parang ni dibuat oleh tukang Ulu Beram, kampung Ulu Beram, Sarawak. Memang orang Penan sendiri yang buat, original Penan. Itu yang dikatakan. Harga dia, sebab kalau ikutkan parang ni, saya beli sekali dengan dia ada satu lagi attachment kat sini, dia tombak. Satu lagi attachment, tapi tombak tu saya buka, saya simpan sebab saya tak guna kat tombak kan. Jadi saya guna parang dengan untuk bushcrafter, pisau raut. Jadi dia bagi sekali dua ni. Kalau dua ni lebih kurang dalam 200 lebih, tak silap saya. Sekali dengan tombak lebih kurang 300. Jadi besi dia sangat cantik. Sangat unik, sangat klasik. Pisau raut ni dia punya potongan mata dia sebelah saja. Yang belah sini rata, dia macam pisau Jepun kan. Tapi ni untuk kita raut, untuk kita meraut rotan, apa-apa je lah, pisau bushcraft lah senang cakap, pisau raut kan, untuk kita raut rotan, untuk kita buat feather stick. Ni sebab apa saya suka parang penan ni. Sekejap lagi saya tunjukkan mata parang dia. Okey, sangat selesa. Dia bagi sekali dengan pisau raut. So pisau raut sekarang pun kalau harga, kalau tengok dalam Facebook orang jual ada sampai 100 lebih kan. Ini awak beli harga saya kira okey lah, sekalian postage lebih kurang dalam 200 something lah, 200 plus tak silap saya. Tak tahulah harga parang ni sebenarnya tak orang kata tak maintain kan, ikut demand. Ada yang dulu macam brand, mula-mula dia keluar brand tu dia tak mahal sangat, tapi bila dia terkenal, dikenali, dia jadi mahal sikit. Lepas tu dia tukar material besi dia lebih berkualiti, dia mahal sikit. Dia macam itulah parang ni. So parang penan. Baik. Inilah keunikan parang penan. Parang penan ni dia adalah dia sebelah je mata dia. Boleh tengok Ini mata dia. Mata sini rata. Okey, parang penan. Kalau kita tengok, contohlah saya bandingkan dengan parang lipis. Saya minta maaf saya bukan nak banding-bandingkan, tapi kita nak tengok model. Okey, parang nipis macam candung. Okey, dia ada dua belah mata. Dia potong belah sini, potong belah sini. Jadi sudut mata dia macam ni. Sudut mata dia macam ni lah. Macam tu. Jadi parang penan ni sini rata, satu macam tu. Dia macam ni. Itu unik dia. Contohnya kalau untuk bushcrafter sangat sesuai lah, dan parang ni sangat ringan.
Sangat ringan, nampak macam berat kan, tapi sangat ringan, sangat ringan. Kemudian dia ada lengkuk dekat sini, dia lengkuk, dia berlekuk begitu. Saya tak pasti kenapa, tapi memang model dia macam tu, sangat unik ya, classical model parang penan ni. Kemudian sangat tahan, sangat tajam, dibuat daripada besi spring. Disepuh-sepuhan apa saya tak pastilah. Tapi sangat ni. Tapi kalau tuan-tuan boleh tengok lah, ada sompis-sompis sikit kan. Sebab saya beli parang ni, kemudian saya terus test ke maksimum yang parang ni mampu. Saya terus test kan. Test punya test, tak kena batu, ambil tu, makan dia. Okey. Biasalah tu, tak apa. Tapi functioning dia sangat saya suka. So kalau contohnya kalau kita nak sebab kita nak buat bushcrafter kan. Jadi dia sebab dia mata dia sebelah, bila kita nak licinkan kayu yang besar, kita nak licinkan sangat senang. Kemudian kalau kita nak menebang, sebab dia mata sebelah macam ni, kalau tangan kanan dia akan potong belah sini. Kalau pemegang tangan kiri, dia akan potong sini, belah sini rata, belah sini dia akan potong untuk buat sudut ketajaman dia. Jadi ini kalau dibandingkan, kalau ini kita tetap macam ni, dengan dibandingkan dengan parang penan ni, besi dia masuk lebih dalam parang penan ni. Model ni sebab dia punya model. Bukan disebabkan besi dia ke apa, tak, tapi sebabkan model dia. Ini parang penan. Dan parang penan ni saya rasa kalau untuk hiker ke apa, memang sangat sesuai sebab dia ringan. Ringan bib, sangat ringan bib. Dia kalau awak tengok lipis, okey, lipis pendek sikit kan, dia panjang. Dan kalau tengok kan lipis ni tebal. Dia tak adalah tebal mana. Tapi rasa dia lebih kurang je. Rasa dia lebih kurang. Rasanya macam ini ringan lagi. Sebab dia, saya tak tahulah tukang ni dia buat macam mana. Terror lah kan. Tukang ulu beram. Orang Penang sendiri yang buat. Sangat best. Kalau tuan-tuan nak, kalau kawan-kawan semua nak cuba model ni, nak cuba beli, nanti saya akan letak dekat description mana nak cari, dan saya akan minta kebenaran dekat brother tu lah untuk letakkan dalam YouTube channel Adab Fulung, dia punya contact number. Kalau siapa-siapa yang berminat nak guna, nak try parang penan punya model, memang sangat baik lah. Lagipun model ni pun classical, nama pun klasik model. Orang Penan dah guna model ni berpuluh-puluh tahun, rasanya beratus tahun lah model dia orang tak pernah tukar-tukar pun. Memang inilah model parang penan, parang orang Raya kan. So itulah di antara parang-parang yang kami ada. Okay geng, so rasanya sampai sini je kita punya review tools bushcraft ataupun parang yang kita bawa masuk dalam hutan. So comparison tadi saya buat adalah atas perbezaan yang saya buat antara parang dan pisau itu bukanlah nak membeza-bezakan brand ataupun siapa-siapa, tapi nak membezakan dia punya model. So harap anda semua faham, sebab yalah kami gunakan apa yang kami ada. So kami memang tak pernah langsung disponsor oleh mana-mana dia, oleh Morak Knife ke, oleh Bak ke ataupun apa ke, tak. Ini kami bagi pendapat di atas pengalaman kami menggunakan produk mereka. Semua produk baik, tip top dan functioning, dan ada keistimewaan masing-masing. So siapa yang berminat dengan konten yang kami buat, consider to subscribe, like and share. Okeylah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.